Moshi guys, welcome to Overthinker. Thanks for coming. Bank ialah tempat kita percaya untuk simpan duit kita. Berjuta-juta manusia tak nak sorok duit mereka dalam poket. So, by looking at the digital number, we know how much we already save. But macam mana kuat tahap security bank? Can they really keep all the money? This is the story of one of the most trusted banks in Japan, Bank Nihon Shintaku Jinko, yang dirompak sekelip mata. Pada tahun 1968 di Jepun, 10 Disember, hari ketika tu hujan. Orang-orang buat kerja macam biasa, pedulikan rutin harian macam biasa. Tapi secara tiba-tiba, satu daripada bank terkenal dirompak sekelip mata. Bank tu mengalami kerugian terbesar dalam bentuk yen. Specifically, bank tu rugi sekitar 300 juta yen, di mana kalau ditukar jadi dolar, lebih kurang 3 juta dolar ataupun 15 juta ringgit Malaysia. And this case remain unsolved because there was no suspect. Satu hari, manager Nihon Trust Bank tengah gelisah. Dia dan pekerja tempat tu dapat banyak ancaman bunuh sejak beberapa bulan ni. 4 hari sebelum rompakan terbesar tu, sepucuk surat dihantar ke kediaman peribadi manager tersebut. Minta 300 juta yen daripada bank atau rumah dia akan diletupkan. Surat tu diperbuat daripada huruf yang dipotong dari majalah. Selepas tu, dia terus laporkan kepada polis. Polis kepung rumah manager tu dan perhati dengan rapat kalau ada suspek yang berdekatan masuk ke rumah tu. Macam mana pun manager tu still gelisah dan rasa tak selamat memandangkan dia orang kepercayaan bank. Jadi dia kongsikan berita buruk tu dengan pekerja di cawangannya. Of course, ni Jepun. Kerja tetap kerja, tak kiralah apa jua yang terjadi. Jadi, seperti biasa, pengurus hantar 4 orang pekerja dia ke kilang Toshiba untuk membuat drop. Seperti biasa, 4 pekerja tu dijadualkan untuk menghantar 294,307,500 yen atau lebih kurang 817,520 US dollar mengikut kadar pertukaran wang pada tahun 1968. Duit tu disimpan di dalam bonet kereta syarikat. Kotak besi yang mengandungi jumlah wang banyak tu sebenarnya bonus pekerja syarikat Toshiba. Jadi, pekerja bawa kereta syarikat. Tapi, tak lama selepas mereka gerak dari bank, tiba-tiba bunyi siren polis daripada belakang kereta. At this moment, mereka betul-betul berada dekat dengan penjara Fushu, Tokyo. Polis tu berhenti dengan bunyi tayar menjerit. Betul-betul dekat depan mereka. Dia tergesa-gesa turun dari motor dan warning. Rumah manager baru je meletup. Semua orang dekat sana cedera parah. Dan meskipun ada polis berkawal dekat lokasi tu, tapi ancaman tu belum tamat lagi. Sekarang bank dan pekerja cawangan dalam bahaya, especially orang yang baru tinggalkan bank masa tu. Polis tu berkata yang dia perlu tengok apa-apa mengancam nyawa dalam kereta tu. Jadi dia geledah. Kita risau kalau bom meletup secara tiba-tiba. 4 orang pekerja tu dah mula gelisah. Nasib baik tak ada apa-apa. But wait, tiba-tiba satu daripada mereka perasan ada asap dan percikan api muncul dari kereta tu. Risaukan kereta tu nak meletup, polis tu terdesak, cuba sorong kereta tu pergi jauh dari mereka. Setiap pekerja tu lari sepantas mungkin untuk selamatkan diri sendiri, menyorok di belakang dinding penjara. Mereka tunggu dan tunggu. Nasib baik tak meletup. Nasib baik tak meletup. Mereka pandang tempat tadi. Baru mereka sedar kereta syarikat tu dah lesap. Tapi ke mana polis tadi? Dia dah bawa kereta tu ke tempat selamat ke? Mereka berempat keliru. Jadi mereka call Bank Nihon untuk mengambil tahu apa sebenarnya yang terjadi. Melegakan, manager bank tu jawab dia selamat, tak ada apa yang berlaku. In fact, semuanya okey je dekat sana. Rumah manager tu pun tak pernah pun meletup. Semangat mereka jatuh, memandang ke mata masing-masing. Well, apa yang jadi? Rupa-rupanya segala karut-marut ni ialah rancangan bijak penjenayah tu menyamar menjadi polis dan lari tanpa masalah. Rancangan ni dibuat sejak beberapa bulan lamanya dan sekarang berjaya larikan apa yang sepatutnya menjadi bayaran bonus 523 orang pekerja Toshiba. Jumlah wang tu dianggarkan sekitar 300 juta yen, sama dengan jumlah tebusan di mana penjenayah tu pernah minta pada manager bank tersebut. Di atas lantai pekerja tu jumpa macam-macam benda ditinggalkan. Ini termasuklah flash stick yang kemungkinan polis palsu tu nyalakan bawah kereta, seolah-olah asap daripada bom yang mungkin akan meletup. Dilaporkan 120 bukti ditinggalkan pada crime scene di mana sangat-sangat banyak. Tapi
Tujuannya semata-mata untuk mengelirukan mata polis. Dan rancangan ni berjaya. Separuh abad kemudian, kes ni kekal tak selesai. Ada yang kata ini adalah rompakan paling besar dalam sejarah Jepun, dengan tak ada nyawa yang melayang, dengan tak ada darah yang tumpah. Rancangan yang dirangka dengan bijak dibawa oleh seorang lelaki. Okay guys, as usual, let's go to the theory of everything. Pada waktu ni, rompakan macam ni, langkah yang paling tepat ialah untuk tangkap siapa-siapa pun yang ada kaitan walaupun seinci. Selepas berminggu-minggu, polis confirm yang pencuri tu pandu kereta tu ke taman berdekatan dan pindah duit tu ke dalam kotak dan disumbat ke dalam kereta curi. Selepas tu, jejak mencari perompak tu jadi sejuk. Tak ada bukti lain yang lanjutkan penyiasatan tu. The only thing yang polis ada cuma hitam putih lukisan wajah suspek. Dengan polis yang dapat tekanan untuk selesaikan kes ni, mereka mula soal mana-mana possible suspect. Contohnya lelaki muda dengan motosikal yang tinggal di barat Tokyo, tapi tak jumpa apa-apa petunjuk. Ada juga spekulasi yang mengatakan pencuri itu ialah anak lelaki pegawai dalam kalangan jabatan polis ataupun dalam bank tu sendiri. Jadi anak lelaki satu daripada pegawai bank dibawa ke soal siasat, tapi dia kemudiannya membunuh diri. Dan entah kenapa, dia bukan lagi suspek bagi polis. Satu lagi orang dinafikan sebagai suspek bila dia berjaya buktikan dalam masa kejadian tu berlaku, dia tengah jawab exam. Dengan suspek yang ketiga dan terakhir, lelaki tu menolak untuk bekerjasama dengan polis bila polis gagal kaitkan apa-apa bukti untuk mendakwa dia sebagai dalang dalam kes ni. Up until now, misteri rompakan di bank paling dipercayai di Jepun tu masih lagi tak selesai. Kalau korang ada dalam situasi ni, siapa yang korang anggap sebagai dalang? Yes, aku tahu, dunia semakin maju, security bank dah semakin canggih, bank transfer pun boleh dibuat secara talian. But remember, every system are made by human and human make error. Adakah korang percaya dengan bank yang simpan duit korang? Teruskan ke button subscribe, klik notification bell for fast update. Sayonara.